Lagi pastinya di Malaysia hari ini, seperti mana yang dikatakan, kita nak bercakap tentang ubat Ivermectin ini. Dan kalau anda lihat dari sesi sidang Dewan Rakyat semalam pun banyak juga ahli parlimen mendebatkan tentang perkara ini. Sebab apa? Sebab mereka mengatakan kenapa agaknya KKM tidak meluluskan ubat ini, walhal ubat ini katanya bolehlah kan nak merawat pesakit COVID-19. Sebab ada negara-negara yang dah pun memberikan ubat ini kepada pesakit-pesakit mereka. Contohnya di India, Pakistan, Filipina. Tapi India dah tarik balik tau. India tarik balik sebab bila mereka uji, mereka tak nampaklah keberkesanan itu 100% kepada pesakit-pesakit COVID-19 ini. Dan sebelum ini pun kita dah dengar bagaimana ada juga pendapat antara pakar perubatan berkenaan dengan ubat Ivermectin ini. Tapi apa kata sebelum kita berbincang lanjut ni Afad berkenaan tajuk ini, kita saksikan dahulu tinjauan yang dilakukan oleh wartawan MHR iaitu Johan Ahmadi Andrew. Katanya semalam telah ke beberapa farmasi dan melihat bagaimana adakah berlakunya penjualan Ivermectin ini. Kita saksikan. Pil Ivermectin kini semakin laris kerana dikatakan dapat mencegah COVID-19. Walau bagaimanapun, keberkesanan ubat ini masih menjadi tanda tanya. Ivermectin ada jual tak? Tak ada. Tak ada ke habis? Tak ada jual. Oh, memang tak ada jual kat sini. Okay, thank you. Ubat Ivermectin ada? Ada. Kita tak simpan. Oh, habis ke tak jual? Kita tak jual. It's not approved KKM lagi. Oh, sebab ramai cakap untuk COVID kan, tapi tak approve It's lah. only approved in clinical but not in community setting. Oh, so mana saya nak dapat kalau nak beli? Tak dapat beli. Kerana it's not suggested for treatment of COVID. It's not proven yet. Oh, it's not proven yet. Don't start yourself with. Yes, it's memang not good because it's memang for parasite detox. It's not for human. Parasite detox. Yes, untuk kill parasite in animal. Oh, in animal. Yeah, it's So not for human. human tak boleh makan. Because they are still under clinical research only. And KKM will tangkap orang yang simply jual ini juga. Saya baru selesai mengunjungi beberapa farmasi di sekitar Petaling Jaya ini. Rata-rata semuanya tidak menjual ubat ini dan ada yang menampal notis tentang larangan menjual ubat ini sewenang-wenangnya. Meskipun tiada di farmasi, namun ada yang cuba menjual di pasaran gelap dengan menyeludup pil ini tanpa permit. Saya baru saja mendapatkan seorang individu yang menjual ubat ini secara dalam talian. Hello. Ni penjual pil Ivermectin ke? Boleh saya tahu siapa bercakap? Saya nak beli ubat tu. Boleh saya tahu tak berapa harga pil Ivermectin ni? Okey, untuk pil tu sekotak ada 40 biji and harga sekotak 400. Kenapa mahal sangat Okey, sekarang ni ubat ni dia boleh rawat COVID. And then ubat ni kalau you pergi farmasi pun memang susah nak jumpa sebab tengah high demand. That's why lah harga dia macam tu sebab. Daripada perbualan sebentar tadi, saya dapati bahawa permintaan yang tinggi menyebabkan harga ubat ini melambung dan tiada kawalan harga. Persoalannya, sejauh manakah keberkesanan ubat ini dan adakah harga yang dijual berpatutan? Saya rasa ini antara laporan yang hebat juga untuk mencetuskan tanda tanya kepada kita semua kan. Maknanya sudah ada yang menjual di dalam talian tentang bagaimana adanya kita pelanggan semua dah mencari semuanya kan. Betul. Baik. Hari ini Afad, kita akan bincangkan berkenaan dengan penggunaan ubat Ivermectin ini. Mungkin kita nak dengar pandangan dan juga pendapat daripada salah seorang pengamal perubatan iaitu kita ada Dr. Amir Farid Ishak di talian secara maya. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Pastinya kita ni isu ni panas juga doktor ya, tapi kita nak dengar pandangan daripada doktor sendirilah berkenaan dengan ubat Ivermectin ini. Pastinya persoalan di antara kami ni yang mendengar dan juga melihat tinjauan tersebut, bagaimana mungkin doktor ada pandangan tersendiri berkenaan dengan penggunaan Ivermectin ini terhadap pesakit positif, kan? Bagaimana boleh merawat penyakit COVID ini dengan penggunaan ubat ini? Okey, sebenarnya pandangan saya bukan saja Ivermectin ini berguna untuk merawat
COVID, tapi juga berguna untuk mencegah. Sebenarnya Mencegah. keberkesanannya lebih kepada mencegah Baik. daripada merawat. Ini semua adalah bukan pandangan hanya datang daripada fikiran sendiri. Ini berpandu kepada kajian-kajian telah dibuat di beberapa negara. Saya sendiri pun lambat juga membuat keputusan sama ada ivermectin ini berguna atau tidak, kerana saya menunggu bertambahnya kajian-kajian yang menunjukkan ia berkesan. Dan juga keadaan yang berlaku di Malaysia ini pada bulan Mei, kes-kes naik dengan mendadak dan kes-kes kematian pun naik mendadak. Jadi saya membuat keputusan buat masa itu dia punya benefit outweigh dia punya risk. Maknanya kebaikannya lebih daripada risikonya. Yang penting sekali apabila nak buat keputusan ialah adakah ubat ivermectin ini selamat. Jadi bila saya baca kajian saintifik pada tahun 2002 lagi telah ada keluar kajian saintifik yang mengatakan ivermectin selamat digunakan dan dos sehingga 10 kali ganda yang disyorkan oleh FDA tidak memudaratkan sistem saraf atau mana-mana organ lain. Tapi doktor, Yang bila kedua- orang yang bila dengar macam ubat ni antiparasit untuk haiwan, tapi bila manusia pakai, itu yang akan adanya pandangan begitu, yang takut Okey, selamat ke? itu siapa kurang fakta, kurang information memikirkan ini adalah ubat untuk binatang saja. Ya. Dia memang mula-mula dia bukan antibiotik, dia anti-helmintic asalnya, yang untuk antiparasitik ya. Dan pada mula memang digunakan untuk binatang. Kemudian hanya 2-3 tahun kemudian didapati untuk berguna untuk manusia. Jadi untuk manusia pun sudah hampir 4 bilion dos telah digunakan untuk manusia. Jadi ini bukan hanya ubat untuk binatang, ini adalah ubat untuk binatang dan haiwan. Kita tahu bahawa ubat ivermectin ini digunakan untuk merawat apa jenis parasite ataupun infestation. Itu kutu lah sebenarnya kan. Untuk Dia kondisi daripada cacing, Ya. kutu dan scabies buta. apa. Jadi, Kudis buta. itulah. Jadi bagaimana ubat ini pun boleh juga untuk merawat pesakit-pesakit COVID-19 itu. Bagaimana ke ujian klinikal-nya tu bagaimana? Okay. So sebelum ni sudah banyak kajian menunjukkan dia mampu membunuh atau mencegah virus-virus daripada membiaklah kita katakan ya untuk replikasi. So termasuk dengue dan 4-5 jenis virus lagi. Jadi secara logiknya setelah COVID menular, jadi saintis di Australia telah menguji dan mendapati di dalam magma ivermectin mampu mencegah COVID daripada membiak. Ada juga saintis doktor-doktor di sini mengatakan tetapi dos yang digunakan di magma itu terlalu tinggi dan menjadi toksik kepada manusia kalau guna dos itu. Maknanya mereka tidak cukup membaca jurnal. Hal ini telah dikomen oleh sekumpulan saintis di Jepun yang termasuk discoverer sendiri yang mula-mula Menemui. menemui ivermectin ni iaitu Dr. Omura kan. So dia sendiri dengan ketingnya dia telah keluarkan kenyataan apa berlaku di magma tidak semestinya sama berlaku di dalam badan. Dan kajian yang telah dilakukan di Australia itu hanyalah menunjukkan ivermectin mampu membunuh COVID, tetapi kita tak boleh guna yang guna di magma itu sebagai panduan. Tidak boleh. Alright, so dan saintis Jepun ni dia Nobel laureate memenangi hadiah Nobel. Yang doktor-doktor lain tak cukup baca jurnal ni siapa? Jadi antara dua saya lebih percaya kepada penemu obat ini dan Nobel laureate daripada doktor-doktor dan saintis yang tak cukup baca jurnal ni. Baik.
Pastinya bila kata perlunya ada ujian klinikal sehingga September ni kan, adalah sebab macam tadi Dr. Amir cakap, mungkin sebab kita sebagai yang tak pakar berkenaan perubatan ni, kita bila ada kata ini antiparasit untuk haiwan dan semua tu kan, kita tak tahu, tak ada ilmu tu lagi, pastinya akan memberi satu pandangan yang macam selamat ke dan sebagainya. Sejauh mana keberkesanannya, itu benda tu belum dapat lagi dilihat oleh kita lah kan di sini. Tapi pastinya pakar-pakar perubatan yang melihat ujian klinikal dan juga kajian saintifik di negara-negara yang telah menggunakannya, pastinya ada pandangan yang tertentu. Betul. Mungkin doktor boleh respon ada negara-negara yang boleh. Okey, macam ni. Bila berkaitan dengan kegunaan ubat ni, memang dua perkara yang mustahak adalah keselamatan dan efikasi atau keberkesanan. Dari segi keselamatan saya dah sebut. Yang pertamanya dari kajian hampir 20 tahun dulu lagi dah mengatakan selamat hingga 10 kali dos, 10 kali ganda dos. Pada Januari tahun ini, DG ataupun KP sendiri mengeluarkan kenyataan di dalam Facebooknya yang mengatakan ivermectin adalah selamat, mudah didapati, dan dan selamat. Murah, senang didapati dan selamat. Jadi bermaksud walaupun dia kata tetapi di Malaysia hanya yang untuk haiwan saja yang didaftarkan. Okey, tadi dari segi keberkesanan, doktor di antara doktor pun sudah tidak setuju sama ada berkesan atau tidak, walaupun kajian sudah banyak, tetapi kajian-kajiannya tidak melibatkan ramai orang. Meta-analisis atau gabungan semua kajian yang dibuat pun melibatkan kurang daripada 5,000 orang. Jadi dari segi medikal itu masih tak cukup. Tak cukup. Tapi ini kes luar biasa sekarang ni, keadaan luar biasa. Orang tengah-tengah mati. Nak tunggu 10,000, nak tunggu 20,000 kajian. Sedangkan berpuluh-puluh ribu mati. Jadi itulah dia. Kita akui dari segi keberkesanannya boleh dipertikai. Tapi dari segi keselamatan jangan cuba nak menakut-nakutkan orang. Keadaan sekarang genting, is emergency. Sedangkan saya bukan anti-vaxxer, saya pun sudah suntik. Tetapi bandingkan dengan vaksin, kosong, zero information dari segi keselamatan masa depan, long term, zero information. Keselamatan short term sekarang ni, satu dunia sudah lebih 50,000 orang mati kerana vaksin, bukan sebab kerana COVID. Tapi diluluskan juga. Sedangkan ivermectin 40 tahun kegunaan, hampir 40 tahun kegunaan, hampir 4 bilion kegunaan, baru 20 orang mati. Baik. Ini termasuk yang cuba nak bunuh diri dengan ivermectin. Baik. Jadi double standard. Baik, Dr. Amir. Baik, kita dah mendengar pandangan, itu pandangan Dr. Amir sendiri. Pastinya setiap ada pandangannya. Baik, ini masih lagi diperdebatkan isu ini dan kita nanti akan nantikan bagaimana seperti mana KKM katakan keputusannya akan diambil ataupun disuarakan pada September nanti. Dr. Amir, terima kasih banyak-banyak di atas sudi bersama kami berkongsi pandangan. Betul. Okey, dan itu adalah pandangan peribadi Dr. Amir kan. Jadi ialah ubat ini dikeluarkan daripada WHO sendiri sebenarnya, FDA dan juga KKM harus melihat juga kan keberkesanannya itu daripada pandangan ramai pihak sebenarnya. Dan ini kita nak lihat apakah kata doktor daripada KKM tersebut tentang ubat ini. Jom kita saksikan. Seperti yang semua sudah maklum, semua produk ubat-ubatan di Malaysia perlu berdaftar dengan Kementerian Kesihatan terlebih dahulu sebelum ianya dipasarkan kepada kepengguna, termasuklah produk-produk yang dibuat di luar negara. Sebelum didaftarkan, produk-produk ini akan diuji dan dinilai bagi memastikan ianya selamat, berkesan dan berkualiti.
Setiap ubat yang berdaftar mempunyai indikasi tertentu yang telah dibuktikan secara klinikal di mana ianya selamat dan berkesan untuk digunakan. Penggunaan off-label bermaksud penggunaan suatu ubat tidak mengikut indikasi atau tujuan asal pendaftaran dengan mana-mana badan atau agensi regulatory sama ada di Malaysia ataupun luar negara. Di Malaysia, sehingga kini ivermectin hanya didaftarkan sebagai antiparasit untuk kegunaan haiwan sahaja. Ivermectin tidak didaftarkan untuk kegunaan manusia ataupun indikasi untuk rawatan jangkitan COVID-19. Kebenaran penggunaan ivermectin secara off-label pada masa kini adalah hanya untuk pesakit dalam kajian klinikal seperti mana yang disarankan oleh World Health Organization ataupun WHO. Ini adalah kerana pesakit yang mendapat rawatan ivermectin memerlukan pemantauan rapi oleh pakar perubatan. Memandangkan ubat ini tidak berdaftar dan hanya digunakan dalam kajian klinikal, permohonan bagi membawa masuk ubat ini perlu melalui bahagian regulatory farmasi negara ataupun NPRA. Ivermectin ialah ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan parasit tropikal seperti onchocerciasis dan strongyloidosis. Di Malaysia, sebanyak 31 produk ivermectin telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan untuk kegunaan haiwan seperti dalam rawatan jangkitan parasit atau lebih dikenali sebagai jangkitan cacing. Ivermectin ini sebenarnya dikategorikan sebagai racun kumpulan B di bawah Akta Racun 1952 dan peraturan-peraturannya serta Akta Jualan Dadah 1952 dan peraturan-peraturan dadah, kawalan dadah dan kosmetik pada 1984 yang melibatkan keperluan perlesenan serta keperluan pendaftaran. Sehubungan dengan itu, semua pengimportan, penjualan, pembekalan dan pengedaran ivermectin perlu mematuhi perundangan undang-undang yang ada di dalam negara. Mereka yang memiliki dan menjual ubat tidak berdaftar ini adalah menyalahi undang-undang dan boleh dikenakan tindakan. Program Perkhidmatan Farmasi melalui bahagian penguatkuasaan farmasi sentiasa memantau pengiklanan dan penjualan ubat-ubatan di pelbagai media bagi memastikan maklumat yang sampai kepada pengguna adalah tepat dan tidak mengelirukan. Sebagai maklumat, mulai Januari hingga 27 Julai 2021, bahagian penguatkuasa farmasi telah menerima 33 aduan berkaitan penjualan ivermectin dan sedang mengambil tindakan. Selain itu, bahagian penguatkuasa farmasi juga telah membuat serbuan sebanyak 21 serbuan sepanjang tahun 2020 hingga 27 Julai 2021. Ini melibatkan kes keluaran ivermectin yang mana jumlah rampasan melebihi RM12,000. Sehubungan dengan itu, orang awam dinasihatkan agar tidak terpengaruh dengan penjualan ivermectin yang berkuasa sebagai rawatan atau pencegahan COVID-19. Walaupun kini terdapat pelbagai produk yang mengandungi ivermectin di pasaran, ianya dikuatiri produk ini dijual dan dibawa masuk ke Malaysia secara tidak sah dan berkemungkinan merupakan produk palsu yang boleh memudaratkan pengguna seperti pening, alahan, muntah, sawan, koma, malah ianya boleh membawa kepada maut. Baik, secara jelas hari ini kita melihat dua pandangan yang berbeza. Kan? Masih lagi diperdebatkan. Apa yang pentingnya sekarang ni, kita mengharapkan, rakyat mengharapkan ada satu jalan penyelesaian, satu hati mencari jalan penyelesaian untuk satunya pastinya untuk menyelamatkan nyawa. Mana yang terbaik? Kalau kata KM kata masih lagi menantikan ujian klinikal sehingga September nanti. Baik, kita tunggu kan, sebab ini berkaitan dengan nyawa juga. Jadi pastinya setiap individu, setiap pihak ada pandangan tersendiri. Betul. Tapi saya pujilah ada di antara formasi-formasi yang tidak menjual sama sekali. Mereka dulu mungkin ada jual, tapi bila KKM menggiatkan usaha memantau ubat ini, mereka dah tarik balik apa semua kan. Jadi itu bagus juga. Dan yang tak bagusnya ada pasaran gelap pula yang menjual ivermectin ini. Pasaran gelap ni bahaya sebab takut yang palsu. Betul, takut palsu sebab anda bayangkan kalau kita terlebih dos ni, saya terbaca dekat sini ianya boleh melihat boleh menjadikan kita lebih kepada alahan yang lebih, pening kepala yang teruk, sawan, koma dan terus boleh menyebabkan kematian kalau kita tidak kawal. Sebab itulah pentingnya kalau ada doktor-doktor yang pakar yang boleh menyarankan ubat ini, kita tak boleh simply beli dengan pasaran gelap sahaja. Dan terima kasih kepada ada 200 pesakit yang menjalani ujian klinikal yang menyertai ujian ini dan juga di 18 hospital yang sekarang ini berada kan. Jadi kita kena tunggu keputusannya September nanti bakal diumumkan sama ada ubat ini boleh digunakan ataupun tidak.